permintaan yang paling kritikal pada waktu ini dan juga yang permintaan yang perlu dipenuhi adalah kestabilan ekonomi dan juga sosial. Okey, kerana apa? Kerana kalau kita lihat persoalan seperti politik, etnik dan agama itu saya fikir sudah tidak relevan. Kerana fokus orang ramai pada waktu ini dan juga sekarang ini tertumpu kepada untuk kelangsungan hidup. 柔佛州选进选期已经过去1个礼拜，以过往的经验来看，许多政党都会以种族、宗教来捞取马来选票。但近2年受疫情等课题影响，评论员 Arif Aizudin 就说，种族和宗教牌的威力在马来社群发挥的作用愈发式微。 Sebahagian besar orang ramai di luar sana, mereka semua mengidamkan untuk menghasilkan satu bentuk kestabilan politik dalam konteks politik tempatan. Itu yang pertama, ya, untuk mereka mengidamkan untuk mendapatkan kestabilan politik. Cuma kalau kita lihat, ya, pada pasca COVID-19, okay, naratif permintaan itu berubah menjadi drastik dan kritikal. Ya, dan juga bukan sahaja kestabilan politik tempatan itu tidak direalisasikan, okay, tetapi ramai orang di luar sana yang semakin terhimpit akibat daripada implikasi COVID-19 yang telah mengakibatkan jutaan orang hilang nyawa, hilang kerja, hilang punca pendapatan dan juga hilang tempat untuk bergantung. Jadi di sini kita boleh andaikan bahawa permintaan yang paling kritikal pada waktu ini dan juga yang permintaan yang perlu dipenuhi adalah kestabilan ekonomi dan juga sosial. Okey, kerana apa? Kerana kalau kita lihat persoalan seperti politik, etnik dan agama itu saya fikir sudah tidak relevan. Kerana fokus orang ramai pada waktu ini dan juga sekarang ini tertumpu kepada untuk kelangsungan hidup. Sebelum berlakunya gerakan atau langkah syaratonnya, saya fikir kad agama dan perkauman ini sebenarnya memang membuahkan hasil, okey, yang memuaskan, di mana sebahagian besar orang ramai mereka ini mula terbeli dengan idea dan juga naratif yang disajikan oleh blok pembangkang pada waktu itu, iaitu Barisan Nasional dan juga PAS. Okey, dan juga selain pada itu, Pakatan Harapan sebagai kerajaan persekutuan pada waktu itu, saya lihat mereka ini bertindak amat perlahan, okey, dan juga lambat, ya, untuk menangkis segala tohmahan yang berkaitan dengan isu seperti kedudukan dan juga hak istimewa orang Melayu Islam, ya, dan juga kad race dan religion card ini sewenang-wenangnya dijadikan sebagai modal politik dengan melancarkannya serangan moral ke atas pihak kerajaan, iaitu Pakatan Harapan pada waktu itu. Tetapi walau bagaimana sekalipun, saya tidak lihat bahawa race dan religion card ini akan kekal relevan. Okey, kerana kita juga perlu berwaspada, ya, bahawa baru-baru ini juga kemasukan pengundi muda pada baru-baru ini juga saya fikir bakal mencipta naratif yang berlainan. Sifat semula jadi orang muda ini hanya berpaksikan kepada apa yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. Okey, seperti contoh akses kepada pendidikan, akses kepada peluang pekerjaan, tempat tinggal dan juga beberapa tuntut sosio-ekonomi yang lain. Jadi saya fikir untuk jangka waktu yang panjang, kemungkinan race dan religion card ini mungkin tidak lagi berkesan, ya, terutama sekali dalam usaha untuk menawan dan juga untuk menambat hati pengundi muda baharu ini. Cumanya mungkin dalam konteks yang lebih kecil, seperti contoh di dalam PRK ataupun sebagainya, mungkin dia boleh digunakan, dan itu juga bergantung kepada siapakah yang bertanding, dan parti manakah yang bertanding di dalam sesuatu pilihan raya itu. Ya, tetapi untuk konteks yang lebih besar, saya fikir terdapat banyak lagi isu yang perlu diketengahkan, dan bukan semata-mata hanyalah berpaksikan kepada race dan religion card ini saja. Jadi saya fikir ini bukanlah sesuatu benda yang akan kekal relevan untuk satu jangka masa panjang nanti, terutama sekali dalam konteks politik Malaysia pada hari ini.